tulis dalam surat tu minta kepada kerajaan Malaysia supaya jangan mengganggu gerakan ataupun apa yang mereka buat di Malaysia. Jangan ganggu. Tuan nampak tak, dalam surat rasmi dia mesti ada alamat surat menyurat yang sah ataupun tipu ke, tapi mesti ada alamat surat menyurat, ada nama penghantar, pengirim. Kalau nak dihalang Syiah, lama dulu dah boleh pergi serbu, hantar polis ke, hantar SB ke, FRU ke, apa benda, water cannon, hantarlah untuk menyekat fahaman ini, kerana ia menggugat akidah. Tapi saya lihat di Malaysia tak berapa masalah sangat bab akidah. Baru bab akidah tak ada masalah, silalah rosak jahanam, jangan ganggu keselamatan negara, ketenteraman negara. Nak berhiburlah tuan, lantaklah apa jadi, tapi jangan menggugat keselamatan negara. Baru akidah rosak tak apa tuan. Ini yang berlaku, maaf cakap, benda realiti yang kita kena sedar. Di samping hal-hal masalah lain, ni masalah akidah berlaku dan terus berlaku dan bebas depan mata kita. Kita sedar atau tidak, dakwah mereka, gerakan mereka, saban hari mereka bergerak. Walaupun kita kata tak ada apa ustaz, biasa je, saya ulang-alik masjid dengan kuliah ceramah, tak ada masalah. Ya, ulang-alik tak ada masalah, yang sekeliling tu. Jadi perlu kita ambil cakna, ambil kisah, kena ambil tahu apa benda Syiah ini, apa gerakan mereka dan apa yang mereka dah buat. Dan hingga hari ini mereka berjaya dan terus berjaya tanpa ada satu sekatan kuasa ataupun arahan yang besar yang membuatkan mereka terus tak boleh tersebar atau menyebarkan dakwah. Lihat sok khabar hari ini ke semalam, seorang perempuan ditangkap dan dah dibicarakan pun, tengah dibicara, kerana katanya dia nak pergi berkahwin dengan salah seorang IS di Syria. Kawan tu elok tutup aurat semua dan dengan pakaian hitamnya, tudung labuh, jubah hitam. Dari segi aurat kira okey lah tuan, syariat dia lengkap lah. Cuma salah dia yang didakwa lah. Kita baca sekadar luaran lah, baru masih lagi nak cari apa cerita sebenarnya. Yang tangkap kiri kanan tu, yang sebelah kiri tu tak tutup aurat. Kalau bukan Islam, okey lah, tak perlu tutup aurat. Tapi kalau Islam, yang tu patut kena tangkap dulu dari segi aurat. Tapi bebas, tak ada masalah. Yang sebelah kanan pun, walaupun nampak tutup aurat, dia tu pakai tudung baju seragam polis, tapi cara pakaian, fitting semua tu tak, belum clear lagi bab aurat dia, tak sempurna lagi. Nampak tutup tapi dia bukan menutup aurat, dia baru bungkus badan dia. Tapi tak kisah tak, perkara tu tak penting. Yang penting ni kawan ni nak pergi berkahwin, tak tahulah kok mana dia tahu masa depan benda yang tak nampak, dia tahu nak pergi berkahwin, ditangkap siap-siap di Malaysia, di KLA ke di mana. Lalu dibicarakan sebab Amerika yang melihat IS ini bahaya. IS dinamakan Allah SWT, apa nama, gerakan khilafiyah, macam itulah. Tuan cuba bayangkan negara mereka, kalau mereka nak bina kerajaan mereka sendiri, Islam ke ataupun yang berlainan, tu hak mereka, terpulang pada dia, tu negara dia punya. Yang Amerika nak pergi labelkan pengganas tu di tempat negara dia. Yang awak pergi hantar pasukan buat huru-hara negara orang, itu bukan pemberontak, itu bukan pengganas. Nampak tak? Yang kita hari ni terpaksa ikut tunjuk, itu IS haram, ISIS haram, sebab Amerika yang tunjuk. Walaupun ada benda yang dia buat yang kita tak setuju, tapi itu negara dia. Lain kalau dia pergi buat kucak-kacir dekat Amerika, barulah sesuai. Ni negara dia. Dan dinamakan pula nak menegakkan khilafiyah. Biarkan dia tegakkan, itu negara dia. Tapi kita, bukan kita je, semua satu dunia, kebanyakan terpaksa tunduk ikut tunjuk Amerika. Ni benda realiti, bukan nak menyorok, tak perlu ada rasa, tak ada. Ni semua kita nampak dah apa yang berlaku pada dunia hari ini.
yang kita patut sedar bahawasanya musuh Islam banyak, yang kita rasa relax, tak ada masalah. Kita tak buat gerakan ataupun membantu Islam, malah kita berpeluk tubuh. Kita belum nak ajak orang masuk Islam, kita nak jaga Islam pun kita malas, macam-macam alasan. Saya penat ustaz, kerja banyak, tak ada masa, saya dah letih. Kita tanya diri kita masing-masing, tuan, apa kita buat untuk memahamkan masyarakat kita, anak-anak muda hari ini. Saya pernah duduk sekali dengan anak-anak muda, belasan dalam 20-an baru mana yang habis sekolah. Soalan-soalan ditanya, tuan, semua soalan yang basic tentang agama. Macam mana nak solat, apa hukum kerja tempat ini, macam mana belanja. Soalan tu berkisar benda asas, tuan. Itu yang nak belajar, yang nak bertanya. Yang tak nak belajar, kawan-kawan dia cerita banyak, tuan. Sebab itu jangan kita rasa tenang, jangan kita rasa selesa hari ini, tuan. Kita okey dah, tuan-tuan ni okey dah, ilmu banyak dah. Tu saya tanya kawan, nak mengajar apa Masjid Rahimah malam ya. Sebab banyak dah maju ilmu, asatizah, ulama duduk kat kursi ni, banyak dah. Tinggal lagi apa tindakan kita, sumbangan kita pada Islam. Itu kita kena fikir, kena buat, tuan. Jangan biarkan, letakkan di atas bahu ustaz-ustaz ke, atas bahu NGO ke, persatuan ke, pertubuhan. Tak, kita tanya, apa yang aku boleh sumbang kepada Islam, slot yang mana yang aku boleh sumbang. Sumbanglah, tuan, bantulah Islam. Kerana banyak kerja kena buat. Jadi itu secara ringkas je. Ringkas dah tu nak cerita pukul 8 dah. Baru yang kedua, Syiah. Satu lompat lah sikit. Jadi Syiah harap-harap tuan-tuan boleh cari lagi, korek lagi. Dalam internet pun banyak, dah boleh rujuk ramai ustaz-ustaz. Itu yang kedua. Yang ketiga, keempat, Yahudi dan Nasara Allah sebut dalam Quran. Yang biasa ayat tuan-tuan dengar, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sedarlah tuan-tuan, ayat Quran tak pernah menipu, dan tidak ada penipuan pun dalam Al-Quran, semuanya benar. Sampai bila-bila. Lam dan nun adalah penafian sampai bila-bila. Kalau la alif lam tu penafian boleh sekejap, boleh lama sikit, tapi tak lama. Kalau lan, sampai bila-bila, kiamat. Yahudi dan Nasara tidak akan redha kepada kamu orang Islam selagi mana kamu tidak mengikuti agama mereka. Dia tak akan berhenti. Dia akan nampak kita ni macam binatang. Sebab tu dia boleh sepak terajam umat Islam, terutamanya di Palestin, di Syria, di Lebanon, banyak tempat-tempat lain yang mereka menguasai. Memang teruk-teruk mereka punah ranahkan Islam. Tiba-tiba kita kata, tak apa ustaz, nampak dia orang nampak macam baik, dia nak cuba satukan kita, dia nak mendamaikan kita. Tak, apa juga tindakan yang dia buat, pasti ada agenda lain. Kita kena sedar, tuan-tuan. Kita kena yakin dengan Quran. Sebab kita tak yakin sungguh-sungguh lah kita jadi macam hari ni. Biarlah tu sudah bukan orang Islam, tapi dia tak ada kena-mengena dengan kita, jauh ustaz dekat Palestin. Kita ingat pun sekejap pasal Palestin, pasal Syria. Kita lupa lama, nanti nak tunggu setahun akan datang baru kita ingat balik pasal Palestin. Apa jadi hari ni? Tak tahu lah ustaz, ada orang mati kot. Tiap-tiap detik ada kematian, baik di Palestin, baik di Syria, baik di Afghanistan, dan banyak lagi tempat dalam dunia. Umat Islam disepak terajang, dibunuh sesuka hati, hilang maruah, harta benda. Dan kita hari ni risau sangat, duit nak keluar takut, nak keluar menyumbang tu risau, takut habis, takut nak bayar bil, takut nak bayar itu, nak bayar ini, tak cukup. Kita rasa tak cukup. Jadi kena sedar, tuan, mereka ni musuh Islam. Walaupun di luar negara ada pelajar-pelajar mereka ni yang berkawan dengan orang Islam, dia ada mana-mana tempat. Sebab kita tak boleh nak nampak mereka ni, kita tak boleh nak verify mana satu Yahudi, mana satu Israel, mana satu Kristian. Sebab tak nampak secara zahir, kita tak nampak.
nampak macam dia berkawan, nampak macam dia buat baik dengan kita, tapi dia sebalik daripada itu, segala pergerakan dia, pemikiran dia hari-hari, kalaupun berkawan buat baik dengan kita, ada benda yang dia nak makan kita, dia nak racuni kita. Itu kena sedar tuan. Orang-orang Arab, walaupun saya tak nafikan Arab ni bukan semuanya baik, adanya minum arak pun ada, tapi dengar nama Israel dia cukup pantang. Dia cukup pantang, walaupun ada yang berkawan dengan Israel tu ada. Jadi kita kena sedar tuan-tuan, mereka ini secara terang-terangan, ini musuh terang-terangan tuan. Yang di Palestin tu terang-terangan membunuh umat Islam tanpa ada satu pembelaan daripada negara-negara Islam. Ada nampak macam-macam, tak ada. Tak ada sampai hari ini, tak ada. Sejak tahun 1948, peristiwa An-Nakbah 15 Mei, berapa ramai yang ingat? Berapa ramai yang tahu apa benda Nakbah? Kuih ke apa nama ke? Nama makanan ke apa? Buka internet tuan-tuan, tulis An-Nakbah. Bagaimana ratusan ribu umat Islam di Palestin menyerempat, menjadi pelarian di negara mereka sendiri, kerana Israel berjaya menawan negara Palestin. Negara lain dia tak berjaya, atas bantuan Amerika dan sekutu-sekutu. Walaupun tak nampak secara terang, tapi mereka membantu, membiarkan. Tak apa, itu hak mereka, itu mereka membela ataupun membenteng diri mereka sendiri. Islam pergi serang Israel. Sekarang ni tuan-tuan, pelik tuan-tuan, pelik. Tuan-tuan bayangkan, ni peta Palestin. Tengah-tengah tu Israel, kiri kanan ni sikit je negara umat Islam Palestin, tengah-tengah Israel, tapi semua tu Palestin. Dia kata yang Palestin, umat Islam ni tebing barat ni, di Gaza ni, pergi serang, dia kata menyerang Israel. Itu negara dia. Israel tak ada negara dalam dunia ni, sejak daripada dulu lagi tak ada. Tak ada dalam rekod Israel ada sebuah negara, tak ada. Tapi pada zaman kita hari ini, pada tahun 50-an, mereka berjaya menawan sebuah negara Islam, dan kemudian mereka isytihar negara Israel. Salah bagi kita untuk menyebut negara Israel, yang sepatut kita sebut penempatan haram Israel. Itu baru betul. Dalam kita punya pasport kan ada tulis tu, muka surat depan, tidak dibenarkan untuk melawat negara Israel. Kadang-kadang kita patut terasa tuan, bukan kadang-kadang, patut sentiasa terasa yang kita hari ini, walaupun ada masalah, kita ada masalah, tapi saudara mara kita yang senantiasa masalah tak selesai, yang menunggu-nunggu doa kita. Berapa lama sangat doa, bila teringat sekejap, doa datang, Allahumma ansuril ikhwana lal muslimin wa mustada'afin wal mazlumin fi Palestin. Berapa lama sangat doa tu dibaca? Tak lama mana, sebulan lebih ke, tak sampai sebulan, senyap. Dan bila nak sampai tu kita boleh cakap. Jadi kena sedar tuan-tuan, jangan sekadar kita doa sekejap, kita lupa lama.
Jadi itu keadaan bagaimana musuh kita bebas melakukan apa saja tanpa ada pembelaan daripada umat Islam ataupun negara Islam. Walaupun ada misi-misi bantuan kewangan, bantuan ubat-ubatan, pakaian, makanan, tapi hanya sekadar sementara. Ada masjid yang dibina, makan belanja hampir jutaan ringgit, sekali saja dibom hancur balik. Nak dibina balik kena kumpul duit balik, hancur balik. Lalu mereka bebas, musuh-musuh Islam, untuk melakukan apa saja. Kita hanya melihat, kita hanya mendengar, kita hanya ambil tahu, begitu. Doa tadi saya nak sentuh. Jangan sampai kita nak tunggu datang lagi berita mengatakan kematian di Palestin walaupun berlaku tiap-tiap hari, kita hanya ingat sekejap. Doa pun nak amin. Katakan kita dah dengar berita tu, kita nak amin. Imam, selalu imam lah baca, kita seorang-seorang lambat lagi nak baca. Imam amin kat depan, biasa entah. Saya biasa baca doa. Waktu ada kejadian ke tak ada kejadian ke, orang ingat tak ingat, makmum kat belakang tu tak apa nak dengar, macam tak ada orang. Amin, nak bunyi amin, amin dia, amin, amin. Bunyi tu kecil je tuan, rendah sangat bunyi. Mana pergi rasa cinta sayang kita pada saudara mara kita? Nak doa pun kita malas. Ni bukan tunggu lagi untuk pergi ke sana, tu jauh lagi lah tuan. Jadi bab doa tu jangan kita ambil mudah. Sebab dia senjata doa, silahul mukminin, doa senjata orang mukmin, bantu. Doalah kita bila-bila keadaan, ingat pada mereka, jangan lupa, dan tolong bagi tahu, sebar luaskan dengan keadaan yang berlaku pada saudara mara kita di Palestin, Syria pun teruk. Syria teruk sebenarnya, cuma pendedahan dia tak banyak macam di Palestin. Publicity dia tak berapa banyak. NGO di Malaysia banyak tumpukan pada Palestin, tak banyak pada Syria. Dan berita-berita utama ataupun sumber berita tu tak macam Palestin. Palestin ni kita boleh dapat daripada sumber yang banyak. Syria tak banyak.
Dan Syria keadaan Syiah dengan golongan Sunni. Teruk-teruk tuan. Dia menguasai pemerintahan Syria. Dia boleh seksa, dia boleh bunuh orang-orang Sunni. Dan dia suruh mengaku Bashar al-Assad tu sebagai Tuhan. Dia suruh mengaku. Ada dia bakar hidup-hidup, ada yang dia seksa dalam keadaan dicocok. Cocok ni pisau pendek tak payah besar, dia cocok, dia tikam, hidup lagi. Kadang-kadang ditembak kepala, dibelah perut. Teruk. Ni kita sekadar tengok, teringat sekejap, 5 minit teringat, lupa terus, lama lupa. Saya lompat lagi tuan, masa dia kata masa tak banyak. Illuminati adalah satu gerakan yang kita tak sedar. Dia datang daripada Yahudi Israel, tapi kita tak sedar. Yang mana saya dapat cerita ni daripada seorang bekas pelajar di Oxford. Dia skor subjek tu 4 flat tiap-tiap tahun. Lalu dia ni diberikan tawaran untuk masuk dalam kumpulan itu, tapi dia tolak. Jadi yang masuk dalam kumpulan itu adalah mereka yang cerdik, bijak, pandai, daripada segala bidang, daripada segala jenis ilmu. Dia masuk, berkumpul dalam tu, fikir satu je, macam mana untuk rosak, jatuhkan, binasakan Islam. Itu dia fikir, daripada segala sudut ilmu. Tuan-tuan bayangkanlah, saya dengar cerita ni dulu tahun 2004 gitu. Dia belajar dulu tahun 90-an. Makna benda tu wujud 80, 70, lama dah wujud tuan. Kita baru tahu. Dan kita tak tahu macam mana pergerakan. Yang kita tahu akan nampak hasil. Ini yang berlaku. Oh, ini teruk umat Islam kena. Nanti sekejap lagi berlaku lagi, teruk umat Islam. Kita tak tahu apa lagi pergerakan di masa depan. Daripada sekarang ni kita tak tahu apa lagi jadi, tapi dia sedang merancang. Dan kebanyakan rancangan dia berjaya. Kita tak sedar, kita tak ambil tahu, kita tak ambil kisah. Itu saya sebut awal tu, kita tak ambil kisah tentang dakwah Islam. Kita tak berapa ambil kisah. Kita tak ambil kisah untuk ajak orang Islam, orang bukan Islam pada Islam. Dan kita tak ambil kisah macam mana nak pertahankan Islam. Maka kita tak akan tahu. Kita akan sibuk dengan kerja, kita akan disibukkan dengan hiburan TV. Itu je kita sibuk. Anak-anak sekolah, itu je kita nampak macam banyak ni ustaz nak kena ambil tahu. Ya, memang banyak. Sebab kita bukan hidup seorang-seorang. Islam itu bukan kita seorang-seorang dengan keluarga kita je. Islam tu dia berjemaah. Kita solat bersendirian ke, kita solat berjemaah ke, tetap kita akan baca dalam surah Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami meminta, kami meminta, daripada engkau kami menyembah. Kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami meminta. Kita tak ubah atau tak tukar dhamir tu daripada na tu kepada a'budu. Iyyaka a'budu wa iyyaka nasta'in, tak ada. Kita tetap baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai bila-bila, tak akan berubah. Menunjukkan kita umat Islam tu berjemaah, dia bukan seorang-seorang. Dia tak boleh buat kerja seorang-seorang. Nabi pun berdakwah, dia akan bersama-sama sahabat, ada peneman. Tapi dalam hal ibadah, ada ketika Nabi bersendirian, jauh, lama, panjang, khusyuk. Nabi solat lebih baik daripada kita. Jadi siapa-siapa kata saya nak ibadah ya ustaz, saya tak nak sibuk sangat, saya tak nak, semua dah okey dah, saya perbelanjaan okey, keluarga semua okey, ini sekadar ni lah saya mampu. Tak, banyak benda lain kita kena buat. Itu Illuminati. Tuan boleh buka sama internet, tulis type Illuminati, banyak dah tuan, terlalu banyak dah. Sekarang ni gerakan mereka bebas, boleh luasa. Ada buku-buku, tuan pergi kedai-kedai buku di Jajasko ke Ion Beat ke Giant, tak pasti, kedai buku yang besar-besar tu, tuan-tuan boleh tanya tajuk Illuminati, dia akan keluarkan. Ni dia senarai-senarai, bebas terjual buku tu. Dalam internet lagi banyak, type lah Illuminati. Dahsyat, terlalu dahsyat tuan-tuan. Tak menjangkaui akal kita apa benda mereka nak buat. Baik, seterusnya
yang ke-6 ke ke-7, gerakan Kristianiti yang kita sedia maklum banyak tuan. Gerakan dia lama dulu dah. Saya ingat tahun 90-an dulu, masa sekolah rendah, sekolah menengah, kita dah biasa dengar jumpa salib dalam beg sekolah, budak sekolah menengah. Selak tudung pelajar perempuan nampak salib. Itu tahun 90-an tuan. Zaman berubah, lagi maju, lagi advance pergerakan mereka, dan tidak pelik hari ni lagi dahsyat. Kita tengok di Giant tu, Gombak Taman Samudra, kat tepi Giant tu ada bangunan besar tu gereja tu. Pusat latihan dia, nampak macam pejabat tak? Tu gereja. Nampak? Tu saya kata segala-gala ada di Gombak. Jadi kita kena sedar, kena ambil kisah, kena ambil tahu tuan. Cek lah, tanyalah anak-anak. Tuan tak, kalau risau, takut kita tekan dia sangat, ataupun kita tanya macam-macam, tuan-tuan cuba tanya bab akidah dulu. Kalau kita tanya kawan dengan siapa bila nak balik, mungkin dia stres sikit lah. Tapi tanya tentang akidah dulu tuan. Tanya dia, kenal tak Allah? Bagaimana percaya beriman pada Allah? Tanya yang tu dulu. Kalau dia boleh jawab lancar tuan, okey dah. Okey dah. Walaupun dalaman ni kita tak berapa tahu, cuma jawapan tu dia boleh jawab. Kurang-kurang jawapan tu datang daripada ilmu yang dia ada, dan kita harap datang daripada hati lah. Tu semua balik lepas ni kena tanya. Jangan telefon anak, kalau anak duk jawab asrama tanya, Long, dah makan dah? Angah ke adik ke nama? Dah makan? Periksa macam mana? Duit cukup duit? Kita tanya semua benda ni kan. Kita jangan tanya, solat dah solat? Baca Quran dah baca Quran? Juzuk berapa dah baca? Kawan-kawan macam mana? Baik-baik ke? Berkawan dengan siapa? Tak, jangan tanya. Yang kita tanya tadi, bab pelajaran, duit, kesihatan, tu kita tanya. Bagus tanya, cuma tanya sama tentang akhirat. Untuk persiapan dunia ni, dunia sudah nak tiba akhirat, tanya sama. Bila lah sekali baca Quran? Buku apa agama yang dia baca? Majalah banyak lah sekarang ni tuan. Bagus dah sekarang ni. Dulu sikit sangat, sekarang ni dah banyak solusi. Gen Q Q&A, banyak, terlalu banyak tuan. Dan cukup bagus buku-buku ni. Keluaran Telaga Biru bukan nak iklan, tapi memang nak bagi tahu. Bagus, belilah tuan. Tak membazir, RM10 ke satu, belilah RM20-30 satu sebulan. Ilmu terlalu banyak tuan. Bagus, buku-buku ni selamat, bagus, bacalah. Wah, sambil-sambil cerita pun teringat tuan, risau juga. Sebab tak, dia kerja ni dia tak boleh. Kalaupun saya tumpukan seorang diri saya, dia tak sempat. Ini baru saya kata yang ke-7. Kita tak pergi lagi ajaran sesat banyak tuan. Di Gombak pun ayah pin pun ada, segala-gala ada kan. Dan ajaran sesat saya tak nak sentuh banyak, dan memang dia banyak. Tu je boleh bagi tahu, dia banyak. Dan orang masih boleh percaya dengan Tuhannya. Tuhan kena tangkap. Ada orang percaya pula. Nabi lagilah banyak, nabi palsu. Jadi ajaran sesat pun bahaya. Dan akhir sekali saya simpulkan sekali, fikrah, fahaman sekularisme, pluralisme, liberalisme, ni semua ni pemikiran yang meletakkan logik akal di depan, agama belakang. Saya rasa Islam patut begini. Islam ni kan mudah. Itu istilah pada fahaman-fahaman ni lah. Termasuk sistem Islam, semua nak kira sama. Lelaki perempuan kena sama taraf. Tu yang boleh jadi imam tu. Imam kepada lelaki, imam sama perempuan tak apa, perempuan ni imam pada lelaki, karut. Dah dia marah pula pada Kelantan, nak berdenda pada orang yang tutup aurat. Semua dia buat bebas tuan. Tak ada siapa melarang. Yang nak pergi kahwin dengan IS ni, tu kena tangkap. Jadi saya kira cukup sekadar itu. Minta maaf, memang agak terhad dapat menyampaikan. Kurang-kurang saya sentuh 2-3 perkara, tuan-tuan sedar, ambil tahu. Walaupun kita nak ingat semua, tapi ingatlah elemen 6 musuh-musuh Islam ni, supaya kita sedar dan kita tak sekadar duduk syok sendiri. Siapa boleh dengar kuliah, boleh balik rumah okey, tengok anak bini okey. Tak, kerja banyak. Wallahu a'lam, mana yang baik datang daripada Allah, mana yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فحكنا في الدين نعلم تأويل، اللهم فحكنا في الدين نعلم تأويل، اللهم فحكنا في الدين نعلم تأويل. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.